Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Jaslin Puasa di dalam rancangan Sanggah. Hari ini saya berada di Bandar Sri Sendayan Negeri Sembilan di salah sebuah rumah pemilik bertuah iaitu Puan Azwar. Hai Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey Kak, saya nak tanya kenapa Kak memilih Sendayan untuk Kak tinggal? Saya pilih Sendayan sebab jauh daripada KL. Jauh daripada kesibukan KL. Sebab sebelum duduk kat Ceras, so agak sibuk kat sana. So kat sini lebih tenang sikit lah. So sana pun lebih aman. Memang pilih kat sini lah. Memang pilih kat sini. Okey, berapa lama Kak dah duduk kat sini? Duduk kat sini baru 6 bulan. 6 bulan. Okey, so far duduk? Alhamdulillah semua okey. Berapa orang duduk kat rumah ni Kak? 4 orang. dengan suami dan anak-anak. Macam mana Kak boleh terpilih untuk menyertai Sanggah ni? Terpilih sebab hari tu saya ada tengok page Sanggah dan saya tengok ada peraduan untuk hias rumah dan saya try cuba nasib lah. Okey, dan Kak terpilih lah. Alhamdulillah. Apa harapan Kak untuk Sanggah? Harapan supaya Sanggah dapat ubah suai kediaman saya dengan lebih cantik. Lebih cantik, insyaAllah. Ruang manakah yang Kak minta tim Sanggah untuk ubah suai? Nak hias ruang makan. Ruang makan. Okey. Apa kata kita tengok ruang makan tersebut sebelum kita ubah suai? Okey, boleh. Saya beli rumah ni 3 tahun lepas pada tahun 2013 tapi menetap di sini Mac 2016 tahun ini. Jadi baru 6 bulan. Sebelum ni kami tinggal di Ceras, KL. Kat sana kan sentiasa sibuk, bising. So husband saya cakap better kita beli rumah di luar KL lah. Lagi tenang, damai. Okey, ni bahagian ruang tamu rumah saya. Okey. Kosong lagi rumah ni Kak? Macam baru kahwin je. Dan sini bahagian dapur. Okey, dapur. Jadi kita nak ubah suai yang ruang yang mana? Ubah suai bahagian ruang makan. Okey, kita tengok. Okey, so inilah bahagian yang nak diubah suai, ruang makan. Baiklah. Okey. Nanti saya akan ubah langsir semua. Hasilnya saya akan tunjukkan kemudian. Sementara saya fikirkan apa saya nak ubah suai kat ruang ni. Berkata, akak rehat sebentar. Okay. Sebentar lagi saya akan tunjuk hasilnya. Boleh? Okey. Okey. Inilah masanya untuk kita bekerja. Sekejap saya panggil kru saya. Okey kru, jom. Put your hands together one time. Put your hands together one time. Okey, sementara kru-kru saya bawa keluar semua barang, saya nak pergi cari barang untuk rumah ni. Jom. Put your hands together one time. Anda tahu sekarang saya berada di mana? Saya berada di Kavenzi. Tugasan hari ini saya kena cari kelengkapan ruang makan. Jom kita tengok mana yang sesuai. Ni 3 kerusi. Tak boleh ni. Ini saya try duduk. Kita tengok. Banyak sangat pilihan kat sini ni. Susah saya nak pilih. Tapi saya rasa saya dah jumpa apa yang saya nak. Baiklah, sekarang ni wakil daripada Stunning Curtain sedang memasang kertas dinding pilihan saya. Saya memilih kertas dinding geometry shape kerana sesuai dengan ruang ni. Saya nak nampak dia lebih luas. Kita tengok hasilnya sekejap lagi.
Saya memilih lining berwarna emas kerana ianya dapat disuai padankan dengan kertas dinding yang berwarna emas juga. Anda semua pasti nak tengok hasilnya kan? Kita tunggu sekejap lagi. Cantik kan? Oleh kerana ceiling rumah ni tinggi, saya memilih fabrik baldus begini kerana ianya akan memberi impak mewah pada ruang ni. Tapi tak semua rumah boleh pakai fabrik ni. Baiklah, sekarang ni kerja-kerja pemasangan lampu pendant sedang dijalankan untuk menerangi ruang makan. Saya memilih lampu yang ringkas begini kerana ini bersesuaian dengan ruang tersebut. Dan seterusnya, saya meletakkan konsol berwarna hitam di sini dan berserta bingkai gambar sekejap lagi. Kerja-kerja pemasangan bingkai cermin setelah pun siap. Saya sertakan meja konsol di sini untuk memberikan kesan yang maksimum di ruang ini. Dan juga pemasangan para berwarna hitam berserta aksesoris untuk memberikan dinding ini kesan yang lebih cantik. Seterusnya saya akan masukkan kapet dan meja makan. Baiklah, sekarang dekorasi kita dah nak hampir siap. Sekarang saya nak masukkan kapet dan sofa untuk ruang tamu ni. Pemilihan warna, reka letak perabot, juga hiasan bingkai gambar boleh menaikkan seri bahagian ruang tamu rumah. Dekorasi ruang tamu minggu ini memberikan sentuhan yang lebih moden. Pasti ada beza sebelum dan selepas diubah suai kan? Nak dengar apa luahan rasa tuan rumah? Nantikan di penghujung rancangan. Jangan ke mana-mana. Bunga-bunga wajib menjadi hiasan di meja kopi. Tapi jangan silap, tidak semua bunga boleh diletakkan. Nak tahu bunga yang bagaimana? Sama-sama kita saksikan segmen Suai Padan minggu ini yang akan memperkatakan mengenai meja kopi. Hai, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Sangga bagi segmen Suai Padan. Saya Faizal Odah dan hari ini kita akan memperkatakan tentang satu sudut ataupun ruang yang kecil dan selalunya kita tidak endah pun dengan ruang itu. Apalagi kalau meja kopi utama ruang tamu. Meja kopi utama ini bolehlah kita katakan sebagai satu tulang belakang ataupun hati ataupun jantung bagi tata hias sebuah ruang tamu. Ianya selalunya dipengaruhi dengan tata hias keseluruhan ruang tamu kita. Seandainya kita memilih ala country, pastikan meja kopi kita juga mempunyai tema country. Jangan pula kita bercangkah. Jadi itu agak orang kata tidak
tidak harmoni bagi ruang tersebut. Dan apa yang paling penting adalah keselamatan maupun nilai-nilai amali yang boleh kita hiaskan di atas meja kopi ini. Sebab selalunya kita bila bercakap meja kopi, kita akan menghidangkan makanan, kita akan menghiaskan segala bagai aksesori kecil yang kita kumpul dan sebagainya. Jadi salah satu aspek paling kita tekankan juga nilai amali, macam mana kita boleh menonton TV ataupun televisyen tanpa diganggu oleh aksesori yang berada di tengah-tengah ruang tamu kita. Dan di sini agak saya rasa banyak aksesori yang agak tinggi ya, tirus dan meninggi dan mengganggu visual si tuan rumah untuk menonton televisyen. Terutamanya ini jambangan bunga orkid merah kesumba ataupun ungu biji kundang, orang katakan amat mengganggu, biarpun cantik dipandang tetapi tidak amali ya. Kemudian lilin berkaki halus ini, ia bukan saja cantik tetapi jika ada punya anak kecil, ia juga boleh mengundang bahaya ya. Dan ini juga pasu daripada kaca terus pandang. Jika kalau kita menonton bola sepak terutamanya kan, kalau terlupa diri, habis berbum pecah ya. Dan juga saya rasa saya nak tukarkan ini dengan sesuatu yang lebih mesra ruang ataupun harmoni dengan bentuk meja makan kita. Okey, mula-mula kita ambil sendi ataupun centerpiece ataupun hiasan tengah meja kopi kita, iaitu saya ambil sesuatu yang landai ataupun lepeh yang tidak mengganggu pandangan tuan rumah untuk menonton TV. Ini adalah sekadar ringkas saja, dulang dan dihias dengan ornament seperti bola sepak takraw. Ya, ianya amat ringkas dan sebenarnya selain pada hiasan sebegini, anda juga boleh menghias dengan bunga rampai, anda juga boleh menghiaskan dengan bunga melon ataupun rempah ratus untuk mengelakkan semut dan sebagainya. Dan juga kalau malas sekalipun, bolehlah meletakkan alat kawalan jauh di sini. Jadi tak perlu tercari-cari serata ruang kediaman, semuanya diletakkan di sini sahaja. Dan kemudian kita mungkin boleh letakkan bahan bacaan yang selalunya boleh menggantikan apa kata rasa bosan apabila di kediaman di ruang tamu boleh juga orang kata menyilak-nyilak mencuci mata. Okey, jadi kita lihat segala tata hias tu agak landai. Jadi saya ambil satu lagi elemen yang agak tinggi sedikit untuk memberi satu kepelbagaian di atas meja kopi kita. Mungkin lilin, walaupun lilinnya tidaklah terlalu panjang, tapi cukuplah untuk memberi sedikit kesan tinggi rendah sesuatu tata hias tersebut. Dan tidak sah kalau meja kopi kita tidak dihias dengan kudapan. Maklumlah, mana tahu yang datang tu kanak-kanak ke ataupun mereka yang bersandang tu, boleh juga kita sajikan dengan biskut kering sambil menunggu teh tidak perlu terlalu besar, cukup untuk 4-5 orang makan. Jadi meja kopi kita telah siap dihias rasa dengan begitu amali. Dirasa tidak ada barang-barang yang menyusahkan atau meresahkan kita apabila berada di ruang tamu. Tip kali ini tentang meja kopi, bolehlah kita katakan ianya sangat fleksibel dan boleh disesuaikan dengan pilihan meja ataupun kerusi di ruang tamu kita. Seperti seandainya kita memilih sofa berkaki besi, tidak salah seandainya kita juga memilih meja kopi berkaki besi, agaknya sedondon dengan set perabot di ruang tamu kita. Dan jangan lupa nilai-nilai keselamatan seperti bucu ini seandainya kita ada anak kecil, anda boleh memilih set meja kopi berbentuk bulat, iaitu ia juga mudah dilaras dengan pelbagai aksesori yang ada di atasnya. Dan ia juga memudahkan kita bergerak di sekeliling ruang tamu, terutamanya ruang tamu yang agak kecil ya. Dan ketiga, seandainya anda mempunyai ruang yang agak sendat, perlu banyak barang untuk disimpan, cari meja kopi yang boleh menyimpan pelbagai barang seumpama ini. Ia dilengkapkan dengan laci di bawahnya, jadi anda boleh menyimpan pelbagai kelengkapan terutama yang memerlukan aktiviti di ruang tamu. Dan tip terakhir, anda juga boleh memilih seperti bongkah kayu yang dijadikan meja kopi. Malah ini bukan sahaja menarik dan unik, ia juga menjadikan ruang tamu anda lain daripada yang lain. Tidak perlu sebongkah besar, anda juga boleh membelah kepada dua. Jadi ada dua komponen di sini yang mewakili menjadi satu bentuk meja kopi yang cantik.
Salam sejahtera, bersama saya Rashid Ramli dalam segmen DIY. Okey, episod kali ini saya akan menunjukkan kepada anda cara-cara untuk membuat tempat kunci. Bahan-bahan utama ialah kayu daripada pelet terpakai, skru pelbagai saiz dan juga penyangkut kunci. Okey, mula-mula kita akan potong kayu ini sepanjang 1 kaki sebanyak 2 keping untuk menegak dan juga 1 kaki setengah untuk melintang. Okey, kali ini kita potong yang 1 kaki punya untuk menegak. Okey, kayu pun kita dah potong. Sekarang ni kita susun pula. Okey. Okey, sekarang ni kita akan cantumkan kayu ini menggunakan skru. Okey. Dekat atas ni kita boleh letak tulisan ataupun apa-apa yang kita boleh lekatkan lah. Okey, nak letak Assalamualaikum ke, nak letak selamat datang ke. Okey, terpulang pada anda. Okey. Dan pelet ni kita boleh cat untuk mencantikkan lagi lah. Okey, sebelum kita cat, terlebih dahulu kita akan gosok dulu dengan kertas pasir untuk melicingkan kayu ni untuk mencantikkan lagi sebelum kita cat. Okey, selepas itu barulah kita menggunakan cat yang kita suka lah untuk lebih cantik. Okey, mula-mula kita letak pita pelekat sebelum kita menulis. Okey. Sekarang ni kita tulis pula ke atas dia. Sekarang kita akan potong mengikut apa yang kita tulis tadi. Sekarang kita keluarkan pita pelekat yang kita tulis tadi. Selepas ini kita akan sembur cat. Okey, sekarang ni kita letak cat. Sekarang kita akan tanggalkan pita pelekat. Untuk menampakkan lebih terang lagi, kita menggunakan marker. Kita tulis mengikut apa yang kita tulis tadi. Sekarang kita akan meletakkan skru di sini untuk menyangkut kunci. Okey, kat bawah pula. Sama juga macam tadi. Okey, sekarang ni kita akan buat penyangkut di bawah pula. Okey, kita akan letak penyangkut di sini. Okey, kita pusing. Okey, siap pun kita punya tempat kunci. Sekarang ni saya nak cantikkan lagi. Saya akan letak dan semburkan cat pengilat. Inilah tempat kunci kita pada minggu ini. Mudah dan senang kan? Selamat mencuba.
Baiklah, sekarang kita nak menjemput tuan rumah untuk melihat hasil dekorasi kita pada hari ini. Silakan. Apa perasaan akak setelah melihat hasil kita pada hari ini? Perasaan sangat gembira, sangat teruja, sangat puas hati sebab memang sangat cantik. Okey. Sebenarnya saya bayangkan ruang makan je nak ubah suai, tapi dengan ruang tamu sekali. So memang sangat cantik dengan langsir warna merah. Sangat menarik lah. Okay, terima kasih kepada tim Sangga kerana ubah suai kediaman saya jadi sangat cantik. Sama-sama. Akak boleh tengok dulu ruang yang kami ubah suai. Okay. Baiklah, semoga episod kali ini memberi inspirasi kepada anda di luar sana untuk mengubah kediaman anda untuk menjadi lebih cantik dan menarik. Walaupun dengan bajet yang sederhana, sesebuah ruang itu dapat diubah dengan tampak elegan. Jumpa lagi.